KPM. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam episod Juara Minda. So hari ini saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mempelajari dan mengenali bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan saja daripada segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. So, tunggu apa lagi? Jom kita ke episod hari ini. Tajuk hari ini, kita dah mula. Kita nak menguasai kemahiran minda. Betul tak? Sebelum-sebelum ni kita belajar macam mana cara kita nak mengenali psikologi sukan tu sendiri, macam mana kita nak menguasai minda juara tu sendiri. Mulai sekarang, saya akan mengajar anda untuk membuat teknik-teknik bagaimana nak menguasai kemahiran minda anda. Okey? So, tajuk hari ini adalah penetapan matlamat. Goal setting. Biasa kan dengar pasal goal setting ni? Setiap seorang tak pernah lari daripada goal setting ni. Betul tak? Penetapan matlamat. Sentiasa akan ada matlamat. Contohnya, kita orang Malaysia ataupun tak kisahlah di seluruh dunia ni, apa yang kita akan buat pada 1 Januari, pada tahun baru? Kita akan kata, tahun ni saya nak kuruskan badan saya, tahun ni saya nak kaya, tahun ni saya nak beli tu, tahun ni, tahun tu ni. Macam-macam kita buat goal setting, kita buat goal kita. Kata, okey, sebelum akhir tahun ni saya nak kuruskan 10 kilo. Cuba bayangkan berapa lama goal tu sebenarnya bertahan. Seminggu? 2 minggu? Cuma mungkin dikata hari-hari saya nak tulis diary. Berapa ramai yang beli diary, mungkin sehelai pun tak pernah tulis. Ataupun paling banyak sehelai yang kita tulis. Perasan tak? Ada tak pernah kita rasa kita nak commit dengan kita punya penetapan matlamat tu? Goal setting kita. Nampak mudah. Tetapi ini adalah satu kemahiran yang susah ataupun paling sukar untuk kita nak menguasai sebenarnya. Penetapan matlamat. So, tanya balik dengan diri sendiri, berapa banyak penetapan matlamat yang adik-adik dah buat dengan diri sendiri. Cuba ingat balik, tahun ni nak kata buat apa? Saya nak jadi terbaik. Saya nak main lebih bagus. Tahun ni minta COVID habis. Itulah goal kita kan. Kita duduk di rumah dah lama dah. Rasa tak boleh nak buat apa benda kan. So itu pun boleh jadi satu penetapan matlamat. Kan, goal setting untuk kita. Yang penting sekarang adalah macam mana kita nak menguasai kemahiran ni. Penetapan matlamat, sebab goal ni sangat penting. Sebab apa goal ni sangat penting? Especially dalam sukan sebenarnya. Kerana kalau kita dah ada goal, kalau contohnya kita kata, hari ini saya nak bangun awal, nak pergi jogging. Ada dah penetapan matlamat. So jadinya kita akan bangun pagi, kita akan pergi jogging. Contohnya kita kata, minggu ni saya nak jalan 7,000 step setiap hari. Kita dah ada penetapan matlamat di situ. So jadi kita commit, kita akan pergi jalan hari-hari. Contohnya pakai smartwatch. Kita dah tahu dah berapa banyak step kita jalan. Contoh macam saya dah jalan hampir 4,000 step pagi ni sahaja. So saya ada lagi 3,000 step untuk nak habiskan contohnya. So macam ni kita bila dapat feedback, kita akan nak buat benda tu. Betul tak? So penetapan matlamat ni sangat bagus, sangat cekap untuk kita nak memotivasikan diri kita. Betul tak? Kita ingat balik yang kita dah belajar pasal motivasi diri. Betul tak? So penetapan matlamat ni adalah salah satu cara untuk kita nak memotivasikan diri kita dan meneruskan apa yang kita nak buat dan seterusnya meningkatkan keyakinan diri kita. Itu yang penting sebenarnya adik-adik. So penetapan matlamat ada cara untuk buatnya. So sama-sama kita nak belajar dan pastikan sekarang adik-adik pergi ambil kertas dan pen. Itu penting sebab kita nak tulis matlamat kita. Kita nak belajar daripada step 1 sampai step 6 atau step 7. So kita akan sama-sama belajar. So saya akan jumpa anda sekejap lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright adik-adik, dah ada pen dengan kertas? Carilah buku ke kertas ke, cepat-cepat pergi cari kertas dengan buku. Ni penting sebab kita nak belajar daripada step 1 sampai step 7. So dah kalau tahu benda ni, kita akan pasti akan membuat penetapan matlamat ni. Okey? Yang pertama sekarang, tuliskan matlamat adik. Apa yang adik nak capai? Mungkin dalam seminggu ni ke? Mungkin dalam 3 minggu ni ke? Ataupun mungkin dalam setahun ke? Tuliskan satu matlamat untuk diri adik. Saya bagi masa. Dah tulis dah? Apa contoh matlamat adik? Nak jadi kurus ke? Nak jadi lebih laju ke? Nak belajar lebih pandai ke? Apa yang adik tulis? Cuba tengok balik. Okey, kita bagi contoh. Tulis contoh yang saya bagi ni sekali ya, dalam kertas adik ya. Okey, kita akan tengok contoh adik juga, tapi kita nak tengok contoh daripada saya supaya awak boleh follow apa yang saya nak sampaikan. Boleh? Alright. Yang pertama sekali tuliskan, saya nak turunkan berat badan sebanyak 5 kilo dalam masa 3 bulan. Boleh follow? Saya cakap lagi sekali ya. Saya hendak menurunkan berat badan sebanyak 5 kilo dalam masa 3 bulan. Dah boleh tulis dah? Okey, alright. So, matlamat adik tadi tu simpan dulu. Okey, kita tengok matlamat saya ya. Okey, alright. So, sekarang apa matlamat saya yang saya nak capai? Saya kata saya nak kurangkan berat badan saya sebanyak 5 kilo dalam masa 3 bulan. Okey. So, sekarang ini yang kita nak belajar. Teknik-teknik ini yang kita nak belajar, sama ada kita punya penetapan matlamat ni mengikut piawai tak? Mengikut standard tak? Tak nak kita tulis matlamat je lepas tu simpan dekat gerobok kat belakang ke, belakang rumah ke. Tulis je, lepas tu tak tahu pergi mana. Tak membantu kita sebenarnya. Buang masa saja. Betul tak? So sekarang yang pertama, kita kata kita nak jadi lebih bijak. So ini yang ayat adik-adik kena ingat. Ianya adalah smarter. Dulu kita smart, kita nak jadi sekarang smarter. Okey, right, ini of course dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan bagi tahu dalam bahasa Melayu sekali. Okey, yang pertama adalah, okey, dalam smarter ni kita ada perkataan yang pertama kan? S, specific. Kalau cuba adik tengok matlamat saya tadi, saya nak kurangkan 5 kilo dalam masa 3 bulan. Spesifik tak goal saya? Ada tak saya kata, saya nak kurangkan berat badan? Tak tahu berapa kilo, tak tahu bila nak ni. Sejadinya macam matlamat kita yang setiap tahun, awal tahun. Saya nak jadi lebih rajin. Saya nak jadi lebih pandai. Tak ada spesifik. Bila nak jadi pandai? Bila nak jadi rajin? Maksudnya, tak ada ayat yang komplit. Bila ayat yang tak komplit, maksudnya minda kita tak tahu nak buat apa sebenarnya. Itu yang penting sebenarnya. Yang pertama adalah kita nak spesifik. So, cuba tengok balik matlamat adik-adik. Yang adik tulis tadi. Spesifik tak? Ada tak masa? Ada tak apa yang nak dicapai? Siapa yang nak dicapai? Jangan tak tulis saya. Nanti siapa yang nak capai matlamat tu? Itu yang penting yang pertama. Saya nak menurunkan berat badan sebanyak 5 kilo dalam masa 3 bulan. Cuba tengok balik adik punya contoh. Ada tak perkataan saya? Nak buat. Kena ada kata kerja. Betul tak? Dan berapa nak turun? Apa yang nak dicapai? Contohnya adik kata, saya nak lari 45 minit sehari. So, berapa minit adik nak lari? Adik nak lari 45 minit dalam sehari. Adalah boleh capai. Kalau adik lari sekarang, boleh tak capai matlamat tu? Boleh. Daripada hanya cakap, saya nak lari 45 minit. Bila? Bila kita tak ada bila, minda kita sebenarnya tak faham. Okey? Itu yang pertama. Spesifik. Yang kedua, measure. Boleh tak matlamat adik ni diukur? Kalau saya kata tadi, saya nak kurangkan 5 kilo dalam masa 3 bulan. Betul tak? 5 kilo tu macam mana saya nak ukur? Sekarang, kalau let's say saya nak try hari ni, saya nak mula daripada hari ni, matlamat ni start daripada hari ni. So, apa yang saya akan buat? Saya akan letak penimbang, saya akan berdiri dan saya akan tengok kilo saya berapa. Berapa berat saya. Mulai hari ni, kalau daripada seminggu sekarang, boleh tak saya timbang lagi sekali? Apa yang result tu akan sampai kat saya? Mungkin saya akan jadi lebih berat, mungkin saya akan jadi lebih kurang. Tapi, benda tu boleh diukur tak? Daripada kita kata, saya nak jadi rajin. Macam mana nak ukur rajin? Saya nak jadi pandai. Macam mana nak ukur pandai? Saya nak jadi pemain terbaik di dunia. Macam mana nak ukur tu? Faham tak? Setiap satu matlamat tu mesti boleh diukur. Sebab apa? Bila kita mengukur, baru kita tahu ke mana kemampuan kita sebenarnya. So ingat, alright? Tengok balik matlamat yang adik tulis ni. Ada tak boleh measure? Macam mana cara kita nak measure? Cari balik cara untuk kita nak ukur benda tu. Okey, kita dah tahu S dengan M. Yang seterusnya adalah A. Attainable.
boleh tak dicapai? Contohnya selalunya orang kata, okey, saya nak jadi kaya, nak simpan duit 10,000 tahun ni. Tapi tak pergi kerja. Macam nak simpan duit 10,000? Kalaulah mak ayah derma ke, ataupun kata nak simpan 1,000. Tapi tak pergi kerja, tak simpan duit saku yang mak ayah bagi. Macam mana nak capai matlamat tu? So ingat, kita punya goal mesti boleh dicapai. Faham So macam contoh saya cakap tadi, saya hendak berturunkan berat badan saya 5 kilo dalam masa 3 bulan. So saya nak capai matlamat saya dalam berapa bulan? 3 bulan. Contohnya dia kata, saya nak naikkan fitness saya supaya saya boleh lari 1 jam tanpa berhenti dalam masa 6 bulan. Boleh? Boleh capai tak? Kalau hari-hari kita lari dalam masa 6 bulan, mungkin kita akan capai untuk lari 1 jam tanpa berhenti. Contoh adik kata, saya nak buat push-up 50 kali dalam masa 2 bulan. So hari-hari buat push-up. So kalau hari ni boleh buat 30, lama-lama kita dah boleh buat 50. Betul tak? Boleh dicapai. Itu yang penting. Yang ketiga. Yang keempat, R. Reasonable tak? Tak bolehlah kata tiba-tiba kita nak buat benda yang pelik-pelik. Okey? Maksudnya perkara tu mesti dalam apa yang kita boleh capai. Reasonable. Itu yang penting. Yang empat. Maksudnya bila saya tengok balik, cuba tengok matlamat adik. Reasonable tak? Kan? Reasonable tak? Kalau dia reasonable, bagus. Jangan tiba-tiba kata, okey, saya nak meninggi 181 cm macam saya. Saya ni sangat tinggi. Boleh tak kalau tiba-tiba awak dah sampai umur yang tak boleh nak meninggi lagi, tiba-tiba awak kata, saya nak meninggi lagi 2 cm, 3 cm. Macam mana nak meninggi? Kita nak pergi operate kaki ke? Reasonable tak? Tak pelik ke kita punya goal tu? Maksudnya goal tu mesti boleh yang tak pelik lah, yang kita boleh capai. Okey? Yang keempat tu R. Yang last adalah time base. Mesti kena ada waktu. Kita kena mesti ada time frame. Kita tak boleh letakkan matlamat kita secara terbuka. Bila terbuka, hari pertama kita buat, hari kedua kita buat, hari ketiga kita buat, hari keempat melayang. Tak tahu pergi mana. Sebab apa? Kita sendiri tak commit dengan time. Contohlah kalau cikgu kata, okey, hantar kerja rumah, tapi cikgu tak kata pun bila. Awak nak buat ke? Besoklah, besoklah, besoklah. Tak tahu bila esoknya jadi. Faham tak? So, sebab tu kena ada time. Kalau cikgu kata, besok hari Jumaat kena hantar kerja rumah, apa akan jadi? Automatik you akan nak buat kerja rumah tu. Betul tak? Okey? So, yang itu yang T. Sebelum ni kita smart saja. Tapi kita ada tambah lagi 2. E dengan R. Apa tu E dengan R? E adalah kita nak menguji sama ada apa yang kita buat ni adalah betul. Kan? Kadang-kadang kita dah ada goal. Kita dah ada goal, betul. Kita tengah buat hari-hari. Tapi rupanya apa yang kita buat ni salah. Kan? Orang kata buat ni dah boleh buat. Contohnya kita kata, okey, kalau siapa yang nak naikkan strength, okey, power daripada diri you pergi lari. Lari tu sebenarnya untuk endurance, kan? Untuk daya tahan. You kena buat exercise untuk core. Baru you punya kekuatan akan naik. You kena buat sit up, you kena buat push up, semua yang menggunakan berat badan. Lari tu untuk jantung anda. So nampak tak ada perbezaan? So kita menguji. Kalau let's say saya kata dalam masa 3 bulan, saya nak tahu bulan pertama kurun tak saya 1 kilo, 2 kilo. Oh betul. Okey, saya turun. Kalau saya naik, maksudnya method saya yang saya pakai ni salah. Mungkin saya tak nak makan 20 hari. Saya diam je tak nak makan. Tengok-tengok berat badan tak turun-turun pun. Susah tak? Maksudnya adalah salah kat situ kan? So maksudnya kita nak pastikan yang kita buat dengan betul. So kita kena menguji. So kita dah smarter SAMARTE. Okey, alright? Dan yang last sekali, bila kita dah tahu apa yang kita buat ni betul atau salah, maksudnya kita nak readjust. Apa tu readjust? Readjust adalah kita nak betulkan balik. Maksudnya kita tak nak uji pada bulan hujung yang bulan-bulan ketiga. Betul tak macam saya kata tadi? Saya hendak turunkan berat badan saya 5 kilo dalam masa 3 bulan. Takkan saya hari pertama je saya timbang, lepas tu last 3 bulan, lepas tu baru saya nak timbang. Saya tak tahu apa saya punya pencapaian. Naik ke turun ke, kita tak tahu. Betul tak? So maksudnya kita kena konsisten untuk nak menguji kita punya method, kita punya kaedah. Dan kalau kita kata kaedah kita ni tak berjalan, tak berlaku, ada something wrong, kita adjust balik. Kita ubah balik apa yang sesuai untuk kita. Jangan ubah pada masa yang dah terlambat. Kita kena ubah daripada awal. Okey? So, tengok balik adik-adik punya matlamat. Cukup tak syarat-syarat ni? Cukup tak semata? Alright? Spesifik tak matlamat adik ni? Boleh tak dicapai? Boleh tak diukur? Boleh tak dicapai? Ada tak dia reasonable tak? Okey? Ada tak adik punya matlamat ni pelik? Ataupun boleh tak dicapai dan okey dalam masa yang diberikan? Okey, ada time. Lepas tu kita sentiasa nak menguji
Dan yang last sekali adalah kita nak adjust. Kita adjust mengikut keadaan. Kalau kita follow 7 step ni, kita jadi smarter, kita pasti kita punya goal akan tercapai dalam masa yang kita tulis. So pastikan goal-goal adik sekarang ni, ambil masa tengok balik sama ada goal adik ni smarter ke tak. Okey? Tengok dan lihat perkara ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, tadi kita dah tulis matlamat yang pertama kan? Yang first time adik tulis tu mungkin ada banyak perkara yang saya cakap tadi tak sampai. Tak ada semata. So sekarang saya bagi masa sekejap lagi. Cuba ambil masa ni untuk tulis balik matlamat mengikut piawai ni. Smarter. Alright? SMARTER. Okay? Mesti spesifik, mesti boleh measure, boleh dicapai, ada time. Okay? Reasonable, ada time. Lepas tu kita nak adjust balik. Yang E dengan R ni, of course kita tak boleh nampak sekarang. Betul tak? Kita tak boleh nak evaluate sekarang. Kita tak boleh nak uji sekarang. Kita tak boleh nak adjust sekarang. Tapi pastikan adik punya matlamat tu smart. So saya bagi masa sekejap, tulis sekarang. Okey adik-adik, dah pandai tulis dah? Dah boleh tulis dah? Boleh nampak beza tak? Daripada yang pertama yang adik-adik tulis dan yang sekarang. Pastikan adik-adik dah boleh mula menulis dengan cara macam ni. So kesimpulannya, bila kita dapat menulis penetapan matlamat dengan mengikut piawai-piawai ini, satu, kita akan lebih mengikuti apa yang kita tulis. Kita tahu, jalan kerja dah ada. Tak perlu masa tu baru nak fikir. Contohnya kalau kat sekarang ramai yang buat online training kan, tiba-tiba coach kata, okey buat je aktiviti, training je sendiri. Bagi saya you punya schedule. Bagi je latihan you dekat saya. Susah tak? Daripada coach akan kata, okey hari ni buat 30 burpee, buat 40 sit up. Dia dah bagi dah program dekat awak. Mana lagi senang? Yang tak ada apa-apa jalan kerja senang nak follow ke? Ke benda yang dah ada jalan kerja senang nak follow? Kita buat saja. Tak perlu nak fikir banyak. Sebab kita akan penat. Kan? Kita nak buat bersungguh-sungguh. Nak kena fikir pula jalan kerja dia. Lepas ni apa Lepas tu macam mana nak buat Bila kita dah ada penetapan matlamat, maksudnya kita dah dalam satu jalan arah tuju di mana kita tahu apa yang kita nak buat. Dan yang pastinya, penetapan matlamat ni bukan hanya untuk sukan saja. Kita boleh buat untuk segala benda. Ini adalah yang, kalau anda dah belajar benda ni, adik-adik dah tahu pasal macam mana nak buat penetapan matlamat, saya boleh janji dengan adik-adik, sampai ketua kita boleh pakai. Sampai sekarang pun saya masih menggunakan penetapan matlamat ni sebenarnya. Sebab kita nak capai sesuatu, betul tak? Bila kita dah besar pun kita nak capai sesuatu. Dan kita nak tahu jalan kerja dia. So, saya akan sentiasa menggunakan smarter ni. Dan saya percaya adik-adik pun akan gunakan smarter ni. So, kita ada soalan untuk minggu ni. So, pastikan adik membuat soalan ni ya. Apakah kriteria untuk menetapkan matlamat? Kita dah bincang tadi kan? So, nyatakan sekurang-kurangnya 3 kriteria tersebut. Bila dah nyatakan ni, so, tuliskan satu matlamat yang anda boleh capai pada hari ini mengikut kriteria penetapan matlamat. Kena capai hari ini ya. So ingat-ingat adik-adik, so pastikan adik-adik menggunakan smarter. Okey adik-adik, saya harap adik-adik dah belajar macam mana nak buat penetapan matlamat. Ini sangat penting, alright? Mulai daripada hari ini dan buat dengan cara yang betul. So itu sahaja untuk hari ini. Kita akan berjumpa dalam episod akan datang. Sehingga itu, saya Aruna dan kita berjumpa lagi dalam Minda Juara.